Okey jap, korang student kan? Okey, kalau student teruskan tonton video ni sampai habis. Yang bukan student, tonton je dan share juga kepada kawan-kawan anda yang lain. Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Nama saya Azli. Terima kasih kerana sudi untuk menonton video ini. Yang dah subscribe, terima kasih sangat ucapkan kepada anda yang dah subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang subscribe kat bawah tu. Sementara subscribe itu masih gratis guys. Okey, insyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua tentang apa yang perlu dibuat oleh seorang mahasiswa ataupun student yang baru menjejakkan kaki ke alam universiti, iaitu alam barulah untuk korang kan, yang baru bergelar sebagai pelajar universiti kan. Wah. Okey, insyaAllah dalam video ni akan ada 5 perkara yang akan saya kongsikan kepada anda semua tentang apa yang korang sebagai pelajar yang baru daftar IPTA kan, baru masuk IPTA, apa yang perlu korang buat sebenarnya untuk survive lah dalam IPTA ni. Okay, jadi 5 benda ni saya akan sharekan kepada anda. Ini adalah pandangan dan pendapat saya sendiri tentang apa yang korang perlu buat untuk survive dalam dunia dunia universiti ni lah, dalam second part of korang punya education lah. Lebih kurang sekolah dah tak ada dah, korang dah tinggal dah semua tu, sekolah dah tak ada. Sekarang korang masuk alam universiti adalah pertengahan antara sekolah dan kerjaya yang akan korang hadapi nanti. Okey, perkara pertama yang korang kena buat bila dah masuk ke alam AYU apa tadi? Okey, perkara pertama yang korang kena buat bila dah masuk ke pengajian yang lebih high level lagi ni, iaitu pengajian tinggi. First adalah korang kena teroka dan kenali tempat korang study tu. Okey, sebagai contoh, korang belajar tak kisahlah di universiti ke, college ke, politeknik ke, apa-apa tak kisah. Yang penting korang kena teroka dulu universiti yang korang masuk, ataupun college atau politeknik yang korang masuk tu. Korang kena teroka dulu. Korang kena kenal apa fasiliti yang ada kat dalam tu. Korang kena, tak adalah tahu semua benda, tapi sekurang-kurangnya benda-benda yang basic tu korang kena tahu. Macam contohnya, okey, pejabat dekan kat mana, fasiliti untuk tepah apa-apa barang untuk guna untuk buat kelas ke, ataupun library kat mana kan. Lepas tu carta organisasi yang basic-basic yang ada kat dalam universiti korang tu, korang kena ambil tahu, sebab serius benda ni sangat penting untuk korang survive dekat dalam universiti tu. Okey, sebagai contoh lah, korang ditanya kan, abang, library kat mana bang kan? Takkan korang tak tahu pula kan, itu tempat korang belajar kan. Jadi korang kena ambil tahu dan korang kena terokai. Kalau boleh semaksimal mungkin lah yang korang boleh terokai dalam kampus korang tu. Tak kisahlah sebesar mana pun kampus korang, yang penting korang kena teroka. Okey, yang kedua adalah, benda ni sebenarnya depends lah pada masing-masing, tapi sangat-sangat digalakkan daripada pandangan saya sendiri, sangat-sangat digalakkan untuk korang buat. Yang kedua ni adalah korang kena join persatuan. Join persatuan ni, persatuan macam mana? Tak kisah. Kalau contoh korang ni jenis yang minat badan beruniform kan, jenis nak join Palapis, nak join apa lagi, Suksis, Bomber, yang bulan sabit merah tu, apa lagi, pertahanan awam ke, korang boleh join kalau yang jenis suka kawat-kawat kan. Okey, kalau macam saya tak join lah badan beruniform tu, sebab saya jenis yang tak ke arah tu sangat. Ataupun mungkin korang ni jenis yang talkative kan. Betul ke saya sebut talkative? 2 hours later. Talkative, yang jenis cakap banyak lah, yang maksudnya bukan cakap banyak, yang jenis boleh bercakap. Korang boleh lah join jenis-jenis yang public speaking, macam syarahan, pidato, pertandingan debat kan, ataupun pertandingan pantun sekalipun. Korang join je, asah bakat yang korang ada kat dalam diri tu, join dan tonjolkan dalam dunia universiti ni. Masa ni lah korang nak tunjukkan. Ataupun mungkin anda ni jenis yang suka kepada kebudayaan kan, suka berlakon, suka tarian tradisional kan, tak salah, korang boleh join, asalkan benda tu korang minat. Korang boleh join, sebab dekat universiti ni selalunya memang akan ada kelab-kelab yang handle bahagian kebudayaan. Ada yang buat teater, ada yang buat yang suara sedap pun ada, nasyid ke, ada yang jenis buat band pun ada. Jadi tak salah untuk korang join pun. Okey, yang ketiga ni sebenarnya kalau ikutkan sangat-sangat penting sebenarnya untuk korang yang jenis pemalu atau jenis yang tak cakap banyak kan, tapi sebenarnya benda tu sangat penting dalam dunia pengajian tinggi ni, iaitu buat ramai kawan. Sebab apa tau, korang dah masuk universiti ni, korang kena belajar untuk cara bergaul dengan kawan, cara untuk bina vibe lah, vibe persahabatan tu. Bukan sebab apa tau, sebab dalam
dunia pengajian ni, kita tak boleh buat benda tu seorang tau. So bagi contoh, korang akan ada group assignment, korang akan ada buat research secara berkumpulan, dan korang akan buat macam-macam lagi. Korang akan buat program. Jadi memang sangat-sangat diperlukan untuk korang cari kawan dan buat seramai kawan yang boleh. Okey, sebab apa tau? Kalau macam kita kat sekolah dulu, okey tak apa, aku tak banyak kawan tak apa, asal aku belajar study elok, exam boleh cemerlang, okey settle. Aku nak masuk universiti. Masuk universiti tak boleh kalau kita tak ada kawan. Sebab apa? Banyak benda yang kita buat dekat universiti ni secara umumnya memang sangat perlukan pasukan. Lagi satu, bila korang contoh korang dah ada kawan yang rapat kan, contoh korang dah buat kawan dengan rakan sekelas, bila korang nak present, dia akan jadi lain tau. Cuma bayangkan korang present tapi dengan orang yang korang tak kenal kan, sangat-sangat macam rasa gugup, nervous kan. Tapi kalau contoh kita present depan kawan-kawan yang memang kita dah kenal, kita dah rapat, kita dah biasa kan, dia akan jadi lain tau. Dia akan jadi macam selesa je dengan keadaan tu. Okey, perkara keempat yang korang kena buat bila korang dah masuk universiti ni, tolong sangat-sangat jimat duit. Okey, jimat duit ni penting sebab apa tau? Sebab yalah, dah rasa dah kena kat tuan punya badan sendiri kan. Bila korang mula-mula masuk universiti ni, tolong jaga duit elok-elok, jimat duit korang. Saya yakin macam-macam bila korang masuk, ada yang dapat zakat, ada yang dapat sumbangan, macam-macam. Sebab korang mula-mula nak masuk belajar ni memang akan dapat banyak duit. Alhamdulillah, tu rezeki korang. Bukan jaga dari segi kecurian saja tau, korang jaga dari segi perbelanjaan korang tu memang sangat-sangat kena jaga tau. Sebab apa? Bila korang dah masuk universiti kan, korang punya wallet ni macam, korang punya beg duit tu macam berantu tau. Buka pagi ada 50, buka petang tu dah tak ada dah kosong. Boleh jadi tau benda tu. Dia bergantung kepada macam mana cara korang handle korang punya pengurusan daripada segi kewangan tu. Sebab lagi satu, dekat universiti memang buku teks ke, kalau apa-apa yang lecturer nak, buku teks dia, harga dia bukan harga biasa-biasa. Sebab kadang-kadang karangan daripada lecturer tu sendiri, ataupun ada dia, kita import buku teks tu daripada luar negara pun ada. Bergantung pada subjek yang korang ambil. Dan buku teks harga dia sangat-sangat memerlukan duit lah. Nak kata tinggi pun, ia berbaloi lah dengan korang. Kita nak menuntut ilmu, kenalah sanggup korbankan duit kan. Jadi memang sangat-sangat penting untuk korang jimat dan save duit elok-elok. Okey, yang kelima ni, yang penting daripada segi apa, korang kena manage your time correctly lah. Pengurusan masa sangat-sangat penting. Okey, mungkin korang kat luar sana dah tahu, bila kita dah masuk ke alam pengajian tinggi ni, memang masa, we need to manage our own time tau. Kita dah tak ada dah jadual macam sekolah dulu. Kita ada jadual kelas yang kuliah, tutorial apa semua tu. Tapi jadual korang punya pelajaran, korang punya nak, apa lagi korang contoh korang nak bersukan ke, korang nak buat program ke, korang nak siapkan assignment ke, apa yang paling penting korang kena pandai urus masa tau. Sangat penting untuk korang urus masa. Sebab benda ni memang nampak simple, tapi sebenarnya dia punya efek tu korang akan nampak dekat akhir-akhir nanti tau. Okay, sebab apa tau? Memang ramai orang cakap budak universiti ni, budak PTA, IPTS, budak yang yelah dah kat alam pengajian tinggi ni, diorang punya jadual banyak gap kan, banyak kosong, banyak masa nak lepak. Tapi sebenarnya gap-gap yang ada tu, yang tu lah korang kena manfaatkan betul-betul. Macam saya sendiri pun banyak buat kesilapan tu, tapi tak apa, kita sama-sama baiki. Dari segi pengurusan masa, kita kena urus baik-baik. Korang bahagikan masa bila nak kena bersatuan, bila korang nak fokus pada akademik, bila korang nak siapkan assignment, apa semua tu kan. Jadi benda tu sangat penting lah untuk korang manage korang punya masa. Lagi-lagi yang busy, memang join persatuan yang busy-busy, contohnya macam MPP kan, ada yang nak join MPP, diorang punya job memang sangat-sangat padat, jadual diorang memang sangat-sangat full. Macam mana diorang handle tu? Diorang pandai manage diorang punya masa. Okay, macam contoh lah, dekat course yang saya belajar tu, ada salah seorang budak course tu, kalau ikutkan masa first year mula-mula masuk, dia ada join kalau tak silap 3 ke 4 persatuan. Dan dalam setiap persatuan tu, dia ada posisi sebagai, yelah orang panggil majlis tertinggi lah. Macam dia jadi esko ke, dia jadi pengurusi ke, tapi dia ada jawatan lah. Macam mana dia buat tu? Dia pandai manage dia punya masa. Jadi sangat penting untuk korang manage korang punya masa ni dalam alam universiti ni. Okay, itu saja setakat ni 5 perkara yang sudi saya kongsikan kepada anda yang baru masuk ke alam universiti ni. Tahniah diucapkan kepada anda semua. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi di lain waktu tentang apa lagi yang boleh kita buat untuk survive dalam kehidupan sebagai seorang student ni. Jadi itu saja kot daripada saya. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton video ini.
Yang mana masih belum subscribe, boleh tekan butang subscribe bawah tu. Jangan risau, saya tak akan marah. Malah saya mengalu-alukan anda untuk tekan butang subscribe tu. Yang suka video ni boleh like, yang tak suka bolehlah dislike tu. Tapi kalau boleh janganlah dislike. Yang mana ada idea atau apa-apa komen yang nak dikomenkan, boleh isi di ruangan komen di bawah juga. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Azli. Jangan lupa subscribe tau.